Dan bercakap mengenai soal dadah ini, antara dadah yang cuba dibawa keluar ataupun ditemui di lokasi kejadian yang melibatkan dua anggota PJ itu adalah ketum, daun ketum yang dipercayai cuba dihantar ke sempadan memasuki Thailand, dan sebagai timbal balasnya penyelundup di Malaysia akan menerima dadah seperti heroin, pil yaba ataupun pil kuda sebagai timbal balasnya. Dan bercakap mengenai soal dadah ini, saya nak berlintas langsung bersama dengan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, iaitu Datuk Seri Zulkifli Abdullah. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Ya. Datuk Seri, kalau kita lihat aktiviti dadah rentas sempadan dan juga penyelundupan ketika sempadan ditutup ini berdepan dengan sedikit berdepan dengan tekanan daripada pihak berkuasa yang mengetatkan kawalan sempadan berikutan COVID-19, dan berkaitan dengan tragedi yang berlaku di Padang Besar semalam, Ketua Polis Negara ada memaklumkan bahawa sindiket ini menyeludup ketum dan juga ubat batuk. Daripada pemerhatian AADK sendiri, apakah sebab yang memungkinkan mereka terdesak ketika ini, terutamanya ingin menyeludup ketum? Adakah ketum dan ubat batuk ini, ketum terutamanya, merupakan dadah yang mendapat permintaan ataupun kebergantungan para penagih kepada ketum ini sangat tinggi? Jadi memang kalau kita lihat trend semasa lah, kalau saya bagi contoh tahun lepas jumlah 161,000 kilogram ketum yang dirampas sepanjang tahun lepas. Tapi kalau kita lihat tahun ini daripada Januari sampai Jun telah ada 149,000 kilogram daun ketum. Jadi maknanya 6 bulan pertama tahun ini saja pun jumlah dia dah meningkat, dan ketum ini yang jadi isu lah buat masa ini lah kelas. Dalam di Malaysia ni kita ketum ini dikategorikan di bawah racun, ya. Tetapi buat masa ini penanaman ketum itu belum lagi menjadi satu kesalahan di bawah racun. Hanya memproses dan menuai, menjadikan dalam kalau dijumpai dalam kedudukan cecair dan sebagainya, barulah menjadi kesalahan. Itu sebabnya di Malaysia ni kita punya anggaran tidak kurang daripada 340 ekar kawasan yang di Sinar pasti ada menanam pokok ketum itulah. Jadi saya rasa ini antara penyumbang, sebab kita tahu pasaran di Thailand memang tinggi lah terhadap ketum ini. Apabila dijumpai bersama dengan ubat batuk, saya percaya ia digunakan bagi penyalahgunaan ataupun datangkan Thailand, sebab di negara kita pun air ketum ini akan dicampur dengan ubat batuk, dicampur dengan dicampur dengan, dan mungkin ada setengah campur dengan ubat nyamuk dan sebagainya untuk memberikan kesan payah yang lebih tinggi lah daripada biasa. Datuk Seri, dalam masa yang sama, daripada pemerhatian AADK sendiri berkaitan dengan aktiviti penyelundupan dadah dan juga pengedaran dadah, terutama selepas sempadan negara ditutup, adakah ada statistik ataupun angka pertambahan pengguna dadah yang kita sebab maklum mungkin pengguna mereka yang ketagih ketum ini beralih kepada dadah jenis lain untuk menghilangkan ketagihan mereka, memandangkan kawalan sempadan yang semakin ketat yang menyukarkan aktiviti penyelundupan ini daripada berlaku? Sebenarnya tidak ada banyak perbezaan kalau saudara ikuti apa yang kita lakukan dalam projek RISIS di 12 kawasan berisiko tinggi, terutamanya di kawasan negeri Pantai Timur. Kita dapati dalam tempoh yang kita pantau sebanyak tahun lebih ini, pasaran dadah yang masuk melalui negara jiran masih lagi berlaku. Masih lagi berlaku. Jadi menunjukkan walaupun kita sekat ekoran daripada pandemik COVID ni, mereka juga masih lagi menggunakan laluan-laluan tikus, dan sebagaimana yang berlaku semalam kejadian yang tragik itu, mereka akan berusaha sebab permintaan masih ada di Thailand bagi ketum, dan bagi Malaysia ni pil kuda, ketamin dan lain-lain pun masih ada tinggi lah. Jadi itulah sebab saya percaya keadaan ini berlaku. Dan untuk kawasan Pantai Timur, kita dah ada satu kolaborasi ekoran daripada Perbincangan Kota Baru. Kita nak melihat bagaimana agensi-agensi penguatkuasa di
Timur khususnya di Kelantan dapat disatukan dalam konsep dalam operasi benteng lah untuk membantu menyekat kemasukan dadah daripada negara jiran dan sekarang sedang berjalan diketuai di Kelantan oleh Ketua Polis Kelantan sendiri. Dan kita nak lihat lah kalau inisiatif ini berjaya, kita juga akan perluaskannya di sempadan barat ni, iaitu sebelah Kedah, Perlis dan mungkin ke Perak. Jadi itu yang sedang dilakukan lah sekarang. Ya, Datuk Seri. Datuk Seri juga berpengalaman dalam badan beruniform. Maksud saya, Datuk Seri juga sebelum ini berada di Bukit Aman dan sekarang ini berada di AADK. Melihat kepada pengalaman Datuk Seri, bagaimana aktiviti penyeludupan dadah ini dapat kita sekat dan juga kita kekang? Ringkas Datuk Seri, kita ada masa lebih kurang seminit. Dia ada beberapa perkara yang perlu dibuat. Badan kita panjang 958 km. Yang daratnya 500 lebih kilometer, yang sungai 106, yang bertembok atau berpagar 110 kilometer saja. Jadi yang berpagar itu mungkin lebih kepada kawasan penduduk. Perlulah dilihat mula lah oleh pihak kajian bagi menambah baik, sebab saya difahamkan banyak keadaan pagar yang agak usul lah dan bolos lah. Tetapi pada masa yang sama kita kena juga menggunakan teknologi lah, teknologi ini yang boleh membantu seperti penggunaan drone dan lain-lain lah. Bantuan teknologi yang boleh membantu. Tapi saya percaya inisiatif untuk menyantuni masyarakat sempadan perlu dilakukan oleh agensi-agensi yang berkaitan supaya masyarakat sempadan tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti penyeludupan khususnya yang membabitkan dadah sejahtera. Ya, baik. Terima kasih Datuk Seri Zulkifli Abdullah, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Pastinya isu penyeludupan rentas sempadan melibatkan dadah dan juga barangan terlarang yang lain ini memerlukan kerjasama semua pihak. Dan kita akan terus membincangkan perkara ini dari masa ke semasa, tetapi itu saja waktu yang kita ada buat masa ini. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri di atas kesudian untuk berkongsi pandangan tersebut.